Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini ialah anniversary UMNO. Anniversary yang ke-76 ataupun yang ke-34. Ini bergantung kepada ahli UMNO lah untuk menentukan. Tapi kalau ikut Tengku Abdul Rahman, UMNO tahun 46 ialah UMNO tulen. UMNO baru, UMNO sekarang ialah UMNO Mahathir. Fake UMNO, kata Tengku Abdul Rahman. Termasuk Datuk Harun Idris juga, Tengku Razali Hamzah juga. Ramai veteran-veteran UMNO tidak mengakui UMNO sekarang ialah sama dengan UMNO dulu, UMNO tulen. This is a different party. This is not UMNO, mengata dia orang lah. Dan ini sama juga macam orang Sabah dan Sarawak. Mereka kata Malaya dan Malaysia ni dua entiti yang berasingan. Malaya dan Malaysia ni tidak sama. Jadi ramailah veteran UMNO juga berkata yang sama tentang UMNO dulu, UMNO 46 dan UMNO sekarang. Tapi kita hari ni tak mau debate lah whether UMNO tulen dan UMNO baru yang sekarang ni is the same UMNO atau dua parti yang berasingan. Sebab ahli UMNO terima hakikat yang UMNO dulu, UMNO sekarang ialah parti yang sama. Jadi bolehlah kita celebrate mana anniversary ke-76 dan bukan anniversary ke-34 kalau nak lah. Yang penting ni saya nak bincang tentang mentality ahli UMNO, termasuk pemimpin-pemimpin UMNO juga, terutama sekali yang golongan muda ni, yang di bawah umur 70. Kalau yang UMNO, orang yang boleh katakan umur 70-an ataupun umur 80, mereka faham. Ni generasi muda ni, generasi yang tidak cukup 30 tahun ataupun tidak cukup 40 tahun ni. Mereka bercakap macam-macam tentang perjuangan lah, tentang inilah dan itu. Tapi yang sebenar mereka tak faham langsung sejarah parti mereka, matlamat parti mereka, hasrat parti mereka dan macam-macam lagi. Apa dia yang sebenarnya perjuangan UMNO dan sebab apa UMNO ditubuhkan pada tahun 96. Jadi cerita dia macam ni. Dan UMNO yang sebenar tidak tukar. Matlamat dan hasrat sama. Walaupun mereka tidak begitu ceritalah. Dan mereka tidak bercerita sebab mereka tidak faham. Tapi hasrat, matlamat, objektif, hala tuju UMNO tak berubah. It's the same. Actually, tak, no difference from before. Now, UMNO ditubuhkan pada tahun 46 oleh bukan ahli politik. Boleh katakan the intelligentsia, the Malay intelligentsia. Tapi semasa tu tidak ramai lah sebab tidak ramai Melayu yang pergi sekolah. So, the Malay intelligentsia termasuk golongan bangsawan dari istana dan sebagainya. Mereka menubuhkan UMNO atau tercetusnya idea untuk tubuhkan UMNO untuk menentang boleh dikatakan hasrat British ataupun rancangan British untuk menukar Malaysia menjadi republik, pseudo republik. Jadi British nak kurangkan kuasa raja-raja Melayu, Sultan dan yang di-Pertuan dan sebagainya. Dan tujuan British ini untuk nak tukarkan Malaya masa tu menjadi satu republik sama macam India. India tu British sudah hapuskan kuasa raja-raja, maharaja dan sebagainya. Semua sudah, kuasa mereka semua sudah hapus. Dan India tukar menjadi republik. Mereka nak buat sama sebab jangan lupa satu masa dulu Malaya ditadbir oleh British India. Kerajaan Malaya ni di bawah India. British India yang mentadbir Malaya kemudian tukar kepada kerajaan Singapura. Dan hasrat British ialah untuk menjadikan Malaya ni sama macam India. Orang Melayu bantah, orang Melayu menentang, orang Melayu tidak mahu kuasa raja-raja Melayu ni dikurangkan atau dihapuskan dan Malaya ni bertukar menjadi the Republic of Malaya.
Oleh kerana itu, mereka menubuhkan UMNO, hasrat dia untuk menentang rancangan Malayan Union. Rancangan British untuk menukarkan negara Melayu ni menjadi satu republik. Satu lagi, yang di bawah rancangan British Malayan Union ni, semua orang bukan Melayu, orang pendatang akan diberi warga negara Malaysia, akan menjadi rakyat Malaysia secara automatik. Jadi bermaknanya orang Melayu yang 90% dari rakyat Malaya semasa itu, 95% dari Malaya, rakyat Melayu akan tukar menjadi hanya 50%. Orang Melayu akan turun kepada 50% dari 95% rakyat Malaya. Orang Melayu tak boleh terima. Orang Melayu menentang. Jadi, dua perkara. Satu, Republic of Malaya secara boleh dikatakan undeclared republic lah, pseudo republic. Satu lagi ialah untuk menurunkan jumlah Melayu dari 95% ke 50% dari rakyat Malaya sahaja. Dua perkara itu ditentang oleh orang Melayu. UMNO ditubuhkan. Dan selama 2 tahun, orang Melayu berdemonstrasi, protes. Sama macam kita buat tahun 98-99 masa zaman reformasi, masa kita menentang Mahathir dulu. Mereka protes dan mereka buat demonstrasi seluruh Malaysia selama 2 tahun. Jadi British pun takutlah jadi huru-hara sebab semasa itu komunis pun dah mula naik. Dan sekiranya British tidak berwaspada, maka Malaysia akan tukar jadi the Communist Republic of Malaya. Jadi di antara terima UMNO atau terima komunis, yang mana nak? Kalaulah British menentang UMNO, kalau British cuba lawan UMNO, maka kemungkinan besar ramai orang Melayu juga semasa itu sosialis. Dan tahun 40-an, 50-an, socialism was a trend. Maknanya orang Melayu ramai, seluruh dunia lah, in fact seluruh dunia, mereka ramai menyokong sosialis, sistem sosialis yang menjadi fashion atau menjadi trend semasa itu. Maka either you accept UMNO ataupun Malaya is going to become a communist country. And sekiranya Malaya menjadi komunis, maka British akan rugi. Sebab banyak boleh katakan interest ataupun perniagaan di Malaya ni hak British, dan 30% dari ekonomi Britain semasa itu bergantung kepada Malaya. 30%. Apabila 30% dari ekonomi sesuatu negara macam Malaya ni menyokong ekonomi Britain, maknanya Britain ni bergantung sangat kepada Malaya untuk ekonomi mereka, maka mereka cannot afford lah. Kalau Malaya ni jatuh komunis, maka komunis akan nationalize everything. Dan sekiranya komunis nationalize everything, British interest habis, akan hilang. So terpaksalah British sokong UMNO. Suka tak suka pun terpaksa sokong UMNO, ataupun komunis akan memerintah. Which one you want? So British, pihak British pun tarik balik rancangan Malayan Union, dan pada 2 tahun kemudian 48 keluar dengan Federation of Malaya, Persekutuan Tanah Melayu, di mana hak raja-raja Melayu dikekalkan. Islam sebagai agama negara Malaya, dan juga orang asing, orang Cina, orang India dan sebagainya tidak diberi kewarganegaraan Malaysia, Malayan citizenship secara automatik. Dan perkara citizenship ni dibekukan, frozen, hingga ke 9 tahun kemudian apabila perbincangan ataupun negotiation untuk merdeka, barulah perkara itu bangkit semula. So isu orang Cina, orang India diberi warga negara Malaysia, kerakyatan Malaysia is rejected, tidak akan diterima. UMNO tak terima, it cannot happen.
So inilah yang sebenar sejarah UMNO. Sejarah UMNO ini ialah untuk menentang rancangan Malaya ni ditukar jadi republik, kuasa raja-raja Melayu dirampas ataupun dikurangkan dan Malaya menjadi republik macam India, dan orang bukan Melayu akan diberi kerakyatan di mana jumlah penduduk Malaya ni dari 95% turun ke hanya 50% sahaja orang Melayu. So this is the original reason, maknanya sebabnya UMNO ditubuhkan, perjuangan UMNO, matlamat UMNO, hala tuju UMNO dan sebagainya. Hari ini ramai orang Melayu, terutama sekali ahli-ahli UMNO dan juga pemimpin UMNO tidak faham tentang matlamat UMNO ditubuhkan, dan mereka sudah lari dari landasan. Dia orang sudah sesat jalan, sudah hala tuju mereka sudah lari, matlamat mereka sudah lain. Bukan semacam masa dulu. Dan ada golongan dalam UMNO juga yang nak supaya Islam ni diangkat sebagai matlamat utama UMNO. Jadi UMNO ni ialah parti, boleh kita anggap parti Asabiah, mengikut dia orang masa tu lah. Parti Asabiah, iaitu a nationalist party. UMNO's perjuangan is nationalism, Malay nationalism. Mereka rasa Malay nationalism ni haram. Oleh kerana Nabi telah menentang perjuangan Asabiah. Nabi telah berkata yang ni Islam and not nationalism. Sebab semasa zaman dulu ni orang Arab ni, they very nationalistic, they very proud of the Arabism. So Arabism mereka ni, mereka nak utamakan. Nabi kata tak boleh. Perjuangan kita ialah untuk Islam, bukan untuk Arabism atau Arab nationalism. Jadi mereka menganggap UMNO ni juga menentang ajaran Islam. Jadi mereka nak Islam sebagai perjuangan utama. Tapi lebih ramai nasionalis dari Islamis di dalam UMNO semasa itu, maka mereka reject, mereka tidak terima perjuangan Islam atau utamakan Islam sebagai perjuangan, maka mereka pun keluar dan tubuhkan parti baru, parti PAS. PAS tu ialah parti serpihan UMNO. Is a splinter party of UMNO. It is the Islamists in UMNO who form PAS. Jadi kalau kita nak kata PAS tu yang sebenarnya, PAS tu anak UMNO. Yang sebenarnya PAS was given birth by the Islamists in UMNO. Dan bukan semua orang pemimpin PAS semasa tu ulama, bukan. Ada juga pemimpin PAS tu yang kapitalis, ada juga pemimpin PAS yang sosialis actually semasa itu. Kemudian saja barulah mula kepimpinan melalui ulama lah, maknanya. Tapi sebelum tu, it's nothing to do with ulama. It is a perjuangan Islamis, bukan perjuangan khas untuk ulama sahaja. Even the socialist pun ada masa tu. So that's satu. Satu lagi, ada juga orang UMNO seperti On Jaafar yang rasa sudah sampai masa UMNO ni bukan lagi perjuangan untuk orang Melayu, tapi UMNO ni kena perjuangan untuk keseluruhan rakyat Malaya semasa itu, termasuk mana orang bukan Melayu. Jadi On Jaafar nak buka UMNO kepada orang bukan Melayu, non-Malays. Biar UMNO ni is not United Malay, but United Malayan National Organisation. Tak kisahlah you Islam ke, Kristian ke, Melayu ke, India ke, you boleh masuk UMNO jadi ahli UMNO. Tapi majoriti ahli UMNO menentang. Mereka tak boleh terima yang UMNO ni dibuka kepada bukan Melayu. Maka On Jaafar pun keluar dari UMNO, dan kepimpinan UMNO leadership bertukar. And so mereka yang nak lebih global semasa itulah, untuk include non-Malays di dalam UMNO tu, keluar dari parti dan buka parti lain. Tapi apabila pilihan raya, mereka kalah. Orang Melayu tidak sokong parti,
yang di mana mereka nak parti itu terbuka kepada bukan saja Melayu tapi orang bukan Melayu dan bukan Islam. Jadi sampai hari itu, sampai sekarang, UMNO ni kekal sebagai parti yang memperjuangkan orang Melayu dan bukan parti yang terima ahli orang bukan Melayu, dan parti yang tidak terima Islam sebagai perjuangan utama, tapi mengekalkan Malay nationalism ataupun perjuangan asabiah, di mana ramai orang Islam tidak terima. So that is the original, boleh dikatakan matlamat, hala tuju, the objective of UMNO, dan yang sebenar sampai hari ini tidak bertukar, has not changed until today. Pasal itu pun masalah UMNO terima parti-parti lain yang beza dari perjuangan UMNO, and PAS pun mereka boleh katakan dia tolerate sajalah, sebab PAS ni ada ramai ahli, sampai 1 juta lebih ahli, dan kalau PAS ni tidak bersama UMNO, maka PAS akan bersama pembangkang, dan ramai undi Melayu, undi orang Islam akan mana berubah ke pembangkang, maka Barisan Nasional atau UMNO mungkin akan kalah pilihan raya. It's boleh dikatakan a marriage of convenience. Marriage of convenience ni maknanya lebih baik kita berkawan dengan PAS daripada kita benar PAS berkawan dengan misalnya Pakatan Harapan, dan undi PAS akan jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Itu saja. It's marriage of convenience. It's like macam kata Amerika ni dulu dia berkawan dengan Taliban bukan kerana dia rasa Taliban, dia sayang Taliban atau Taliban ni dia anggap sebagai baik, tapi Taliban ni bermusuh dengan Russia. Jadi kalau kita sokong Taliban, maka Taliban akan lawan Russia, dan kalau Taliban lawan Russia, untung kepada Amerika. So it's just using one enemy to fight another enemy, and that is the reason why UMNO ni boleh berkawan dengan PAS. Walaupun PAS ni tak dianggap sebagai kawan, tapi lebih baik kita berkawan dengan musuh yang juga musuh kepada musuh kita. And that has been UMNO punya boleh katakan political strategy dari mula. So bagi orang muda, pemimpin-pemimpin UMNO yang macam-macam lah, dia punya retorik lah, perjuangan UMNO lah ini. Faham dulu apa sebenar perjuangan UMNO. Dan sebelum cakap banyak tu, study your history, understand where you came from, and understand where you are going. And if you don't know your own history, you are going to make a lot of silly statements, which shows you sendiri pun tak faham parti you, and you talk too much without understanding your own party. Assalamualaikum, salam sejahtera.